Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ustazah, Alhamdulillah hari ini kita bersua lagi. Hari ini Ustazah Zu akan menyambung mengajar kamu bagi mata pelajaran faraid darjah 6, dan hari ini kita sampai kepada pelajaran yang kelima, iaitu bertajuk Pusaka Musyarakah. Dan untuk hari ini kita akan belajar bagi subtopik 5.1 iaitu pengenalan pusaka musyarakah, 5.2 iaitu rukun pusaka musyarakah, dan juga subtopik 5.3 iaitu penyelesaian pusaka musyarakah. Baiklah, kamu boleh merujuk kitab faraid masing-masing di halaman yang ke-23 hingga ke-24. Jadi seperti biasa, jangan lupa baca doa belajar terlebih dahulu. Dan sekiranya semua sudah bersedia, mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut berkaitan pusaka musyarakah ini, mari kita belajar terlebih dahulu berkaitan pengenalan pusaka musyarakah. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pusaka musyarakah? Baiklah, mari kita lihat pengertiannya satu persatu. Kita mulakan dengan pengertiannya dari segi bahasa. Pusaka musyarakah dari segi bahasa artinya ialah berkongsi atau bersekutu. Kita ulang sekali lagi murid-murid. Pusaka musyarakah dari segi bahasa artinya ialah berkongsi atau bersekutu. Manakala pengertian pusaka musyarakah dari segi syarak pula ialah berkongsi bahagian fardu di antara adik-beradik si ibu dan juga adik-beradik si ibu sebapa. Jadi maksudnya murid-murid dalam masalah pusaka musyarakah ini berlaku di mana si mati ada meninggalkan waris fardu iaitu adik-beradik si ibu, dan dalam masa yang sama si mati juga ada meninggalkan waris asobah iaitu adik-beradik si ibu sebapa. Jadi setelah harta tadi diberikan kepada waris-waris fardu yang ada, adik-beradik si ibu sebapa tadi tidak mendapat bahagiannya kerana telah habis semua harta diberikan kepada waris fardu, tiada baki. Jadi, dalam masalah ini, adik-beradik si ibu sebapa perlu berkongsi bahagian dengan adik-beradik si ibu dengan si mati. Yang mana tadi, adik-beradik si ibu si mati mendapat bahagian secara fardu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan pusaka musyarakah. Maksudnya, berkongsi bahagian fardu antara adik-beradik si ibu dan juga adik-beradik si ibu sebapa dengan si mati. Baiklah, sekarang mari kita lihat sedikit info berkaitan sejarah bermulanya masalah musyarakah dalam pembahagian harta umat Islam. Masalah musyarakah berlaku pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang kedua, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Apabila pada masa itu telah berlaku keadaan di mana si mati ada meninggalkan 2 orang ataupun lebih adik-beradiknya yang si ibu, dan dalam masa yang sama juga ia ada meninggalkan adik-beradiknya yang si ibu sebapa dengannya. Yang mana kita tahu bahawa adik-beradik si ibu si mati ini adalah merupakan waris fardu, manakala adik-beradik si ibu sebapa ini adalah merupakan waris asobah. Maka setelah dibahagikan harta peninggalan tadi kepada semua ahli fardu, tiada lagi baki harta yang tinggal untuk diberikan kepada adik-beradiknya yang si ibu sebapa yang mendapat hartanya secara asobah tadi. Oleh sebab itu, Sayyidina Umar Al-Khattab telah berijtihad agar adik-beradik si ibu dengan adik-beradik si ibu sebapa tadi berkongsi bahagian iaitu bahagian fardu sulus yang asalnya adalah milik kepada adik-beradik si ibu dengan si mati. Jadi itulah ya murid-murid bermulanya masalah musyarakah di dalam hal pembahagian harta orang Islam, iaitu berlaku pada zaman Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab yang berijtihad untuk membuat formula ini. Jadi murid-murid faham apa maksud berijtihad? Berijtihad itu maksudnya ialah suatu proses penyelidikan yang serius dan bersungguh-sungguh oleh seorang Islam yang begitu mahir ataupun yang begitu faham tentang hukum hakam agama yang digelar sebagai mujtahid untuk menerbitkan hukum hakam yang bersifat amali. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan berijtihad, dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab apabila berlaku keadaan di mana si mati ada meninggalkan adik-beradik si ibu, dan dalam masa yang sama dia juga ada meninggalkan adik-beradik si ibu sebapa, yang mana adik-beradik si ibu sebapa tadi tidak mendapat bahagiannya secara asobah kerana harta telah habis dibahagikan kepada ahli fardu yang lain.
Maka Sayyidina Umar Al-Khattab telah membuat satu keputusan ataupun berijtihad supaya adik-beradik si ibu dengan si mati tadi berkongsi bahagiannya dengan adik-beradik si ibu sebapa dengan si mati. Jadi itulah ya murid-murid sejarah berlakunya masalah musyarakah. Masalah pemberian harta seperti ini dikenali dengan nama musyarakah yang kita sebutkan tadi, iaitu berkongsi. Ia juga dikenali dengan nama jariyah ataupun yamiyah yang bermaksud batu yang dicampakkan ke laut, kerana diandaikan bapa mereka ialah seperti batu yang dicampakkan ke laut. Ia juga dikenali dengan nama himariyah, iaitu himar, kerana diandaikan seperti himar, iaitu keldai. Ibu mereka adalah sama. Dan masalah ini dikenali juga dengan nama mimbariyah, kerana Khalifah Umar telah mengisytiharkan formula ini iaitu di atas mimbar masjid. Mimbar masjid ni faham murid-murid, iaitu tempat orang yang membaca khutbah disebut sebagai mimbar masjid. Jadi masalah pembagian harta pusaka yang begini dikenali dengan nama musyarakah, jariyah ataupun yamiyah, himariyah dan juga mimbariyah. Ia membawa maksud yang sama. Baiklah, seterusnya kita berpindah pula kepada subtopik yang kedua, iaitu berkaitan rukun pusaka musyarakah, iaitu perkara-perkara yang perlu ada bagi menjadikan masalah pembagian harta itu ialah masalah musyarakah. Baiklah, masalah musyarakah ini hanya akan berlaku kepada satu masalah sahaja, iaitu apabila si mati ada meninggalkan waris-waris seperti berikut. Yang pertama, si mati ada meninggalkan suami yang merupakan waris fardu. Yang kedua, si mati ada meninggalkan ibu ataupun nenek, salah seoranglah daripada mereka. Ini juga adalah merupakan waris fardu. Dan juga yang ketiga, si mati ada meninggalkan waris, iaitu terdiri daripada 2 orang ataupun lebih adik-beradiknya yang seibu, sama ada lelaki atau perempuan. Dan juga yang keempat, si mati ada meninggalkan waris seorang ataupun lebih adik-beradik lelaki seibu sebapa dengannya atau bersamanya adik-beradik perempuan yang seibu sebapa dengannya. Maka si suami dan juga ibu ataupun nenek ini adalah merupakan waris fardu. Si suami akan mendapat 1/2 bahagian dan ibu ataupun nenek akan mendapat 1/6 bahagian. Begitu juga dengan 2 orang ataupun lebih adik-beradik si ibu sama ada lelaki atau perempuan ini juga merupakan waris fardu yang akan mendapat 1/3. Dan seorang ataupun lebih adik-beradik lelaki si ibu sebapa dengan si mati inilah dia merupakan waris asobah. Jadi dalam hal pusaka musyarakah ini, waris asobah ini tidak dapat bahagian hartanya kerana hartanya telah habis diberikan kepada waris-waris fardu yang lain, iaitu suami, ibu ataupun nenek dan juga adik-beradik yang seibu dengan si mati. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab tadi telah membuat satu formula, iaitu dengan membahagikan bahagian fardu 1/3 yang menjadi milik kepada adik-beradik si ibu dengan si mati tadi dikongsikan bersama dengan adik-beradik yang si ibu sebapa dengan si mati tadi. Maka barulah berlakunya masalah pusaka musyarakah. Jadi kita ulangi murid-murid, pusaka musyarakah hanya akan berlaku sekiranya si mati ada meninggalkan waris, iaitu terdiri daripada suami, ibu ataupun nenek, 2 orang ataupun lebih adik-beradik si ibu dengan si mati dan juga seorang ataupun lebih adik-beradik lelaki si ibu sebapa atau bersama adik-beradik perempuan yang si ibu sebapa dengan si mati. Barulah akan berlakunya masalah musyarakah dalam pembahagian harta orang Islam. Ingat lagi tadi murid-murid, bahagian pusaka musyarakah maksudnya apa? Iaitu berkongsi. Berkongsi milik siapa? Iaitu milik adik-beradik yang si ibu dengannya, berkongsi bahagian dengan adik-beradik yang si ibu sebapa dengan si mati. Baiklah, kita sampai kepada subtopik yang terakhir untuk tajuk pusaka musyarakah ini, iaitu bagaimana penyelesaian pusaka musyarakah. Baiklah, kita mulakan dengan kaedah penyelesaian yang asal dahulu, yang sebelum kita kongsikan antara bahagian adik-beradik si ibu dengan adik-beradik si ibu sebapa si mati. Baik, kita lihat dahulu dalam pembagian pusaka musyarakah tadi, waris-waris yang ada ialah yang pertama, si mati ada meninggalkan suami. Yang kedua, si mati meninggalkan ibu ataupun nenek, tapi dalam keadaan ini contohnya adalah ibu.
Dan juga si mati ada meninggalkan 2 orang adik-beradik si ibu. Dan yang keempat, si mati ada meninggalkan waris iaitu seorang adik-beradik lelaki si ibu sebapa. Jadi kita perhatikan di sini murid-murid, suami adalah waris fardu, ibu juga adalah waris fardu, 2 orang adik-beradik si ibu juga adalah waris fardu, manakala seorang adik-beradik lelaki si ibu sebapa dengan si mati ini adalah merupakan waris asobah. Jadi di sinilah yang akan menyebabkan berlakunya nanti kaedah pusaka musyarakah. Baik, kita lihat dulu pembahagian yang asal, iaitu si suami tadi akan mendapat bahagian 1/2, ibu pula akan mendapat bahagian fardu 1/6, manakala 2 orang adik-beradik si ibu ini akan mendapat bahagian fardu 1/3 dan juga seorang adik-beradik lelaki si ibu sebapa ini adalah merupakan waris asobah. Jadi kita lihat di sini pecahan-pecahannya adalah 1/2, 1/6 dan 1/3. Maka asal masalah yang kita akan gunakan ialah 6. Iaitu 6 kita akan bahagikan kepada 2 iaitu 3 dan darab 1. Maka si suami akan mendapat 3 bahagian daripada harta peninggalan isterinya. Dan manakala ibu pula iaitu 6 kita bahagikan dengan 6 iaitu 1 dan 1 darab dengan 1. Maka si ibu tadi akan mendapat 1 bahagian. Manakala 2 orang adik-beradik si ibu ini tadi yang mendapat 1/3 iaitu 6 kita bahagikan dengan 3 iaitu 2 dan darabkan dengan 1 dan dia akan mendapat 2 bahagian. Dan di sini kita kira 3 tambah 1 dan tambah 2 sudah cukup 6. Jadi sudah cukup. Di sini menunjukkan bahawa harta telah habis dibahagi kepada kesemua waris fardu dan waris asobah tadi tidak lagi mendapat apa-apa bahagian. Kerana semua harta 6 bahagian tadi telah habis diberikan kepada waris fardu. Jadi inilah dia asal pembahagian yang akan mewujudkan masalah pusaka musyarakah tadi. Baiklah, sekarang kita lihat pula bagaimana kaedah pembahagian harta mengikut kaedah musyarakah. Iaitu yang pertama tadi kita membuat pembahagian mengikut kaedah yang asal dan yang kedua ini kita buat pula pembahagian mengikut pusaka musyarakah atau berkongsi tadi. Iaitu kita lihat waris-waris yang ditinggalkan oleh si mati ialah yang pertama suami, yang kedua ibu si mati, yang ketiga 2 orang adik-beradik si ibu dengan si mati dan waris yang keempat ialah seorang adik-beradik lelaki si ibu sebapa dengan si mati. Dan kita tahu si suami tadi adalah waris fardu yang akan mendapat 1/2 bahagian. Manakala ibu adalah waris fardu yang akan mendapat 1/6 bahagian. 2 orang adik-beradik si ibu adalah waris fardu yang akan mendapat 1/3 bahagian. Manakala seorang adik-beradik lelaki si ibu sebapa tadi yang asalnya waris asobah sekarang sudah bertukar menjadi berkongsi bahagian bersama adik-beradik si ibu si mati tadi iaitu berkongsi daripada bahagian 1/3. Maka inilah yang namanya pusaka musyarakah, iaitu berkongsi antara adik-beradik si ibu sebapa dengan adik-beradik yang si ibu dengan si mati. Baiklah, jadi asal masalah bagi pembahagian ini adalah 6. Iaitu kita lihat semua angka pembawah ini 6 boleh dibahagikan dengan semua angka pembawah yang ada. Kita lihat yang pertama 6 dibahagikan dengan 2 iaitu 3 dan 3 didarabkan dengan 1. Maka jawapannya untuk suami adalah 3. Dan yang kedua 6 dibahagi dengan 6, 1 dan didarabkan dengan 1. Maka ibu mendapat 1 bahagian. Dan juga 6 dibahagikan dengan 3 iaitu 2 dan 2 didarab 1. Maka ada baki 2. Sedangkan baki 2 ini perlu dikongsi oleh 2 orang adik-beradik si ibu dan juga seorang adik-beradik lelaki si ibu sebapa. Jadi cukup tak murid-murid? Baki 2 tapi perlu dikongsi oleh 3 orang. Jadi di sini tidak cukup. Tidak cukup untuk diberikan kepada 2 orang adik-beradik si ibu dan juga seorang adik-beradik lelaki si ibu sebapa. Maka kaedah ni perlu diubah, kaedah musyarakah iaitu masalah ini pun dibesarkan. Asal masalah yang 6 ini dibesarkan iaitu dengan cara didarabkan asal masalah 6 ini dengan jumlah 3 orang adik-beradik yang menjadi sah masalah iaitu 6. Kita lihat 6 darab 3 bersamaan 18. Maka asal masalah daripada 6 berubah kepada 18 iaitu asal masalah 6 didarabkan dengan 3 menjadi 18.
Maka kita akan bagikan semula, iaitu 18 bahagi dengan 2, jawapannya adalah 9 untuk suami. 18 dibagi dengan 6 adalah 3 untuk ibu. Manakala 9 campur 3, 9 campur 3 ialah 12. Maka ada baki lagi 6. Maka 6 dibahagikan dengan 3 orang waris. Maka setiap waris ini akan mendapat 2 bahagian. Jadi, 2 orang adik-beradik si ibu tadi akan mendapat 4, iaitu setiap seorang dapat 2 bahagian. Manakala seorang adik-beradik lelaki si ibu sebapa juga akan mendapat 2 bahagian. Jadi, sah masalah itu jumlahnya 18. Jadi, inilah dia murid-murid bagaimana kaedah pembahagian pusaka musyarakah, iaitu dikongsikan bahagian adik-beradik yang si ibu dengan adik-beradik yang si ibu sebapa, iaitu dengan cara membesarkan asal masalah, iaitu asal masalah yang 6 ini didarabkan dengan 3, iaitu 3 orang ini. Maka jadilah asal masalah itu kepada 18. Jadi inilah dia murid-murid bagaimana kaedah pembahagian mengikut pusaka musyarakah. Alhamdulillah, dengan itu selesailah pembelajaran kita untuk hari ini, iaitu berkaitan pusaka musyarakah. Ustazah harap kamu semua boleh memahami dengan baik. Dan sekiranya belum cukup faham, kamu boleh mengulang menonton video ini, dan Ustazah doakan semua kita diberi kefahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.